Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita sambung ulang kaji bab 4 kereaktifan logam. Okey. Yang pertama kita kenal apa itu mineral, iaitu mineralogi, iaitu kajian mineral merupakan satu bidang sains yang aktif kerana bilangan mineral dan ciri mineral semakin bertambah. Itu mineralogi lah, iaitu kajian tentang sumber bahan mineral. Okey, apa tu mineral? Mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi, natural, dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu lah. Itu mineral. Okey, contoh mineral dia ada dua contoh. Yang pertama unsur seperti emas, belian dan perak, dan yang kedua sebatian seperti bauksit, hermatit, galena dan kasiterit. So, mineral ni kamu akan belajar nanti tingkatan 4 dalam mata pelajaran kimia, chemistry. Okay. So, contoh nama biasa dan nama saintifik mineral. Contohnya bauksit tu nama biasa dia. Okay, nama saintifik dia aluminium oksida. Ataupun nanti bila kamu belajar di tingkatan 4 subjek kimia, chemistry, kamu akan tahu bahawa nama saintifik aluminium oksida tu berdasarkan nama IUPAC. Okay. So, contoh kegunaan kalsium oksida yang bersifat base digunakan untuk menetralkan tanah yang berasid supaya tanah subur lah. Sebab tanah kalau terlalu berasid, dia tidak sesuai untuk penanaman tumbuh-tumbuhan. Okay. Seterusnya, silikon dioksida mempunyai takat lebur yang tinggi digunakan untuk membuat radas makmal berkaca supaya tak mudah pecah. Okay. Nanti masa tingkatan 4 bila kamu belajar kimia, ujian gas ni adalah sangat penting lah. Kamu akan hafal setiap ujian gas. Okay. So, yang ni pendedahan yang pertama adalah ujian gas untuk menguji gas karbon dioksida, iaitu kita gunakan ujian air kapur. Okay. So, apa yang akan dapat kamu perhatikan apabila kamu alirkan satu gas kepada air kapur tu akan menjadi keruh. So, itu tandanya ada gas karbon dioksida. Okay. Okay, seterusnya kamu akan belajar masa kimia nanti siri kereaktifan logam. So, kamu akan tahu bahawa setiap logam ni mempunyai kereaktifan yang berbeza lah. Pertama, kamu kena ingat adalah tindak balas cergas, iaitu antara logam yang lebih reaktif, nyalaan yang terang diperhatikan. Okay, so maksudnya tindak balas cergas ni logam yang sangat reaktif. Bila contohnya dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan nyalaan api yang terang dan mudah diperhatikan. Seterusnya, tindak balas yang kurang cergas ini untuk logam yang tidak reaktif lah, kurang reaktif, di mana perubahan warnanya berlaku secara perlahan, nyalaan dia pun malap. Itu contoh je lah. Okay, nanti bila kimia nanti kamu kena hafal ni lah siri kereaktifan logam. Okay, bermula daripada logam yang paling aktif iaitu kalium, kemudian natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, mercury, argentum dan aurum. So, ni kamu akan hafal lah nanti siri kereaktifan logam, sebab nanti masa topik elektrokimia, sel kering, sel elektrokimia, dia akan gunakan inilah siri ni. So, ini dia punya siri kereaktifan logam yang dah diletakkan karbon dan hidrogen lah, untuk membezakan antara karbon dan hidrogen. Ini nanti masa elektrokimia kamu akan banyak gunalah. Ini dia. Yang paling atas adalah yang paling reaktif, yang paling bawah adalah kurang lah. Okay. So, emas ni aurum lah, argentum ni perak. Nanti kamu akan tahulah argentum ni perak atau silver. Emas tu aurum. Nanti kamu akan tahulah nanti tingkatan 4. Okay.
Okey, seterusnya pengekstrakan logam dari bijihnya. Pengekstrakan ni maknanya kita nak ekstrak lah, kita nak keluarkan logam daripada biji dia untuk kita gunakan lah. So, pengekstrakan logam tu maksudnya proses memperoleh sesuatu logam daripada biji dia atau sebatian dia lah. So, logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri reaktifan, elektrolisis sebatan logam dalam keadaan lebur. So, kalau logam tu dia lebih tinggi daripada karbon tadi, siri reaktifan tu kita guna elektrolisis. Elektrolisis ni masih tingkatan 4, kamu akan belajar kimia lah, bab elektrokimia. Okey. Bagi logam yang lebih rendah daripada karbon dalam siri kereaktifan tadi, kita gunakan penurunan oksida logam. Okey. So nanti kamu tingkatan 4 kamu akan belajar macam mana kita nak turunkan penurunan oksida logam. Okey. Bagi logam kuprum dan merkuri, pemanasan terus sebatan logam dibuatlah untuk pengekstrakan logam daripada biji. Bagi logam emas, aurum dan perak argentum, dia wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Okey. Kemudian proses pengekstrakan besi ni kamu boleh rujuk muka surat 138 139. Nanti masa tingkatan 4 kimia kamu tak belajar dah tentang pengekstrakan besi ni. Kamu hanya belajar tentang macam mana penurunan oksida logam tu boleh berlaku, elektrolisis. Okey. Kamu akan lebih kepada detail kepada tindak balas dia terus. Tak belajar dah tentang macam mana nak ekstrak ni. Tu nanti kalau yang ambil sains tingkatan 4, maksudnya dia tak ambil kimia, fizik, bio, dia ambil sains kelas buka aliran sains, mungkin kamu akan belajar lagi. Okey. So seterusnya isu pelembungan di Malaysia ada banyak isu. Ini untuk general knowledge, pengetahuan am. Pencemaran udara menyebabkan pencemaran air, hakisan tanah, pencemaran bunyi, pemusnahan habitat, pembinaan lombong, pencemaran udara gas daripada relau, penggunaan tenaga elektrik yang sangat banyak. Ini contohnya kalau kamu ikut isu pelombongan bauksit dekat Pahang, kan ada banyak isu kan. Ini salah satu isunya lah yang boleh kita tahu. Okey, itu saja untuk ulang kaji bab 4 ni. Jangan lupa isi Google Form. Kalau ada pertanyaan boleh PM cikgu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.